Bersua kita lagi dalam slot bersama Cikgu Arini, Guru Sains anda. Hai. Hari ini kita akan bincangkan bagaimana nak jawab hipotesis, kesimpulan dan hubungan dalam bahagian 1. Ada 5 cara untuk menjawab hipotesis, kesimpulan dan hubungan. Okey. Kita lihat. Cara yang pertama adalah fakta. Cara yang kedua ialah 2S atau semakin dan JM jika maka. Cara yang ketiga ialah JM 2 kali. Itu 2 kali ya. Cara yang keempat 2S dan JM tambah selepas. Okey. Cara yang kelima cerita semua. Cerita semua ni meliputi KPS dia ya. Okey. Setiap satu cikgu akan huraikan macam mana cara untuk menjawabnya. Okey. Cara 1 cikgu akan bincangkan dalam bahagian 1. Begitu juga dengan cara 2 cikgu akan bincangkan dalam bahagian 1. Okey? Cikgu telah terangkan ada 5 cara untuk menulis hipotesis, kesimpulan dan hubungan. Adakah kamu boleh pilih cara mana yang kamu suka untuk menulis hipotesis, kesimpulan dan hubungan? Tidak. Sebelum kamu memilih cara untuk menulis hipotesis, kesimpulan dan hubungan, kamu perlu cari PM dan PB. Selepas itu, lihat corak. Lihat corak PM atau PB. Kemudian, lihat parameter PM dia. Barulah kamu pilih cara yang sesuai untuk menjawab hipotesis, kesimpulan dan hubungan. Ikut step dan langkah yang diberi, barulah kamu dapat menjawab soalan dengan betul. Okey, cara 1, fakta. Cara fakta. Cara fakta, dia tidak menghubungkan dua pemboleh ubah. Jadi, tidak perlu mencari pemboleh ubah seperti langkah yang disarankan tadi. Okey, dia menggunakan fakta-fakta sains. Contoh, cahaya bergerak lurus. Tumbuhan memerlukan air untuk hidup. Haiwan memerlukan makanan untuk hidup. Biasanya, kita menggunakan fakta sains dan biasanya soalan itu tiada pemboleh ubah. Kita menggunakan cara menjawab dia menggunakan fakta. Tapi ada juga yang ada pemboleh ubah, kita boleh menggunakan fakta sains. Okey? Okey, cara 2. Cara 2 iaitu 2S, semakin dan JM, jika maka. Iaitu dia menghubungkan dua pemboleh ubah. Kalau cara 1 tadi tidak menghubungkan dua pemboleh ubah. Sekarang dia menghubungkan dua pemboleh ubah. Okey. Digunakan bila? Bila kita nak pilih cara 2 ni? Okey, bila kita lihat corak dia ya. Bila coraknya
bertambah ataupun meningkat ataupun menaik. Satu corak sahaja dalam satu soalan. Okey? Ataupun coraknya berkurang ataupun menurun. Maksudnya dalam satu soalan tu ada corak berkurang sahaja. Baru kita boleh guna cara 2 dan juga lihat parameternya. Parameternya selain daripada yang tertera di bawah ini. Jenis, selain daripada kedudukan, selain daripada bentuk, selain daripada kehadiran, selain daripada kaedah, selain daripada cara, selain daripada keadaan dan selain daripada nyalaan. Baru kita boleh guna cara 2. Kalau jenis, kedudukan, bentuk, kaedah, kehadiran, keadaan, nyalaan, kita tak boleh guna cara 2. Tapi nampak tak cikgu buat jenis warna merah. Okey, cikgu kata tadi yang ada di sini parameter yang cikgu senaraikan ini tidak boleh menggunakan cara 2. Tapi jenis, ada masa kita boleh guna cara 2, ada masa kita tak boleh guna cara 2. Tengok kepada soalan. Okey? Jelas? Okey. Sekarang kita lihat balik. Macam mana nak jawab cara 2S dan JM? 2S semakin, JM jika maka. Okey, kita tengok 2S dahulu. 2S semakin berarti ada semakin 2 kali. Semakin pertama di garis pendek, gariskan saja, gariskan panjang. Lepas tu baris kedua dia, kita letak semakin, kita garis pendek dan kita gariskan panjang. Okey. Adakah itu jawapannya? Tidak. Kita isikan di tempat yang bergaris itu. Garis panjang yang di atas kita isi dengan PM. Garis panjang yang di bawah kita isi dengan PB. Dan garis pendek kita isi dengan corak. Di atas adalah corak bagi PM dan di bawah adalah corak bagi PB. Okey, jelas? Okey, sekarang kita lihat cara menggunakan JM. Kalau kita nak jawab soalan, kita boleh pilih mana-mana. Cara 2S ataupun JM. Dengan syarat memenuhi syarat ada apa? Cara 2 tadi. Okey, JM jika maka. Disama juga dengan 2S. Okey. Tapi dia ada 2. JM dia ada 2 ya. J jika garis panjang dahulu. Kalau semakin tadi garis pendek dahulu. Lepas tu garis pendek. Maka di bawahnya garis panjang dulu, garis pendek. Dan bila garis panjang saja, kamu isi dia dengan PM dan PB. Di atas isi dengan PM, bawah isi dengan PB. Dan garis pendeknya adalah corak bagi PM di atas, yang bawah pendek bawah adalah corak bagi PB. Okey? Dan satu lagi JM disama dengan 2S. Tapi diguna JM. Pendek dulu baru panjang. Maka pendek dulu baru panjang. Sama juga dengan 2S. Atas PM, bawah PB. Dan yang pendek sebelah atas adalah corak bagi PM. Yang pendek sebelah bawah adalah corak bagi PB. Ini adalah cara kita nak jawab hubungan, hipotesis dan kesimpulan. Faham? Cara 2, macam mana nak tahu kita nak jawab cara 2? Lihat corak. Okey? Jelas? Corak dia satu corak je dalam satu soalan. Okey? Sekarang kita lihat contoh soalan.
Soalannya, apakah hipotesis yang ingin diuji? Hipotesis. Dia boleh soal juga. Tuliskan kesimpulan eksperimen ini. Okey. Dia soal juga, tuliskan hubungan. Sama ada hubungan di antara dua pemboleh ubah ataupun hubungan isi padu air dengan masa air mendidih. Dia boleh tanya apa saja hubungan. Jadi kita tengok keyword je dia, hubungan. Okey, nampak tak? Hipotesis, kesimpulan, hubungan. Macam mana cara nak jawab? Tadi cikgu kata, lihat, ikuti langkah-langkah dia kan. Langkah pertama kita lihat, cari PM, PB dahulu. Macam mana nak cari PM, PB? Okey, cari PM, cari PB. Sebab apa? Okey, kita lihat. Raja di bawah menunjukkan keputusan satu penyiasatan. Keputusan penyiasatan. Bila keputusan bererti PB kan? Keputusan apa? Tentang pertumbuhan mikroorganisma. Pertumbuhan mikroorganisma. Mikroorganisma tu kulat. Nampak tak pertumbuhan mikroorganisma? Kecil, besar, besar. Kecil, besar kita panggil apa? Saiz. Jadi, apa PB kita? Saiz pertumbuhan kulat. Yang kita nak tengok. Okey. Kita baca sekali lagi ya. Raja di bawah menunjukkan keputusan satu penyiasatan tentang pertumbuhan mikroorganisma pada sekeping roti yang direnjis dengan bilangan titisan air yang berlainan. Nampak tak? Berlainan berarti PM. Apa yang berlainan? Bilangan titisan air. Bilangan titisan air apa? Yang direnjis. Jadi ini adalah PM kita. PM kita adalah apa dia? Bilangan titisan air yang direnjis. Okey, kita dah cari PM langkah 1. Langkah kedua, kita lihat corak pula. Kita lihat corak PM kita. Kita lihat corak. Langkah 2 adalah lihat corak. Okey, corak PM kita. PM kita adalah bilangan titisan air yang direnjis. Cuba kita tengok titisan air yang direnjis. 2, 3, makin banyak kan? 4. Betul tak? Jadi apa corak dia? Cikgu, kita belajar corak sebelum ni. Okey, kita belajar corak sebelum ini. Makin besar nombor berarti corak dia meningkat ataupun bertambah ataupun menaik kan? Okey. Kita lihat pula corak PB dia. Corak PB dia adalah saiz pertumbuhan kulat. Cuba lihat corak dia. Kecil, besar, besar. Corak dia juga adalah meningkat. Nampak tak? Ada berapa corak? Hanya ada satu corak sahaja. Sama ada dekat PM ataupun PB. Hanya ada satu corak sahaja. Bila ada satu corak, kita boleh jawab, nampak tak satu corak? Corak dia hanya meningkat sahaja. Bila corak meningkat sahaja, kita boleh guna cara 2, iaitu cara apa? Okey, kita lihat dulu. Boleh tak guna cara 2? Sama ada parameter dia ada ke tak ada? Dia kata langkah 3, lihat parameter PM. Okey, parameter PM, bilangan. PB, saiz. Ada tak kat sini? Dia kata selain daripada ni, kita boleh guna daripada 2. Jenis, kedudukan, bentuk, kehadiran, kaedah tak ada lagi kan? Cara, keadaan, nyalaan. Maksudnya, bilangan dengan saiz tak ada dalam parameter yang tak boleh guna di sini dalam cara 2. Jadi, maksudnya kita boleh guna cara 2 iaitu 2S semakin dan JM jika maka. Okey, jelas? Sekarang kita sama-sama jawab soalan menggunakan cara 2. Okey, soalannya, apakah hipotesis yang ingin diuji? Tadi kita dah terangkan. Apakah kesimpulan? Apakah hubungan? Tu kata kunci dia ya. Okey, macam mana nak jawab?
dia 2S JM kan. Kita tengok satu-satu. Nampak tak? Kita tengok 2S dulu. 2S semakin 2 kali tadi kan. Garis pendek, garis panjang. Semakin garis pendek, garis panjang. Okey, garis panjang yang pertama PM. Garis panjang yang kedua PB. Garis pendek yang pertama atas adalah corak bagi PM. Garis pendek yang kedua garis bawah adalah corak bagi PB. Okey. JM sama juga. Dipanjang dulu kan. Kita buat tadi kan. Panjang, pendek. Maka panjang, pendek. Yang panjang dulu kita isi PM atas bawah PB. Lepas tu yang hujung yang pendek atas corak bagi PM. Yang pendek hujung bawah adalah corak bagi PB. Okey, JM satu lagi kita sama dengan S. Pendek dahulu, panjang kemudian. Maka pendek dahulu, panjang kemudian. Seperti biasa yang panjang mesti isi dengan PM. Bawah dia PB. Atas dia yang pendek corak bagi PM. Dan yang bawah adalah corak bagi PB. Okey. Itu adalah cara nak jawab. Okey. Sekarang ni kita isi tempat kosong je. Senang je isi tempat kosong. Dia mesti nak PM PB kan. PM kita dah cari tadi kan. PM dia tadi dah cari. Apa dia PM dia tadi? Bilangan titisan air yang direnjis dengan PB dia saiz pertumbuhan kulat. Isi je lah tempat kosong. PM letakkan dia bilangan titisan air yang direnjis. PB. Okey. Lihat corak PM dia. Tadi kita dah tengok kan. Bilangan titisan air yang direnjis. Corak dia tadi 2. Nampak tak tu? 3. 4. Jadi apa corak dia? Meningkat. Jadi corak yang meningkat kita bubuh kat sini. Meningkat. Okey. Kita isi pula PB. PB kita saiz. Okey. Meningkat ataupun bertambah ataupun menaik. Boleh belaka. Nak tulis mana satu pun boleh. Okey. PB kita saiz pertumbuhan kulat. Letak je lah tempat kosong. Saiz pertumbuhan kulat. Corak bagi saiz. Cuba tengok. Saiz pertumbuhan kulat ni corak dia. Okey. Corak saiz pertumbuhan kulat. Nampak tak? Kecil, besar, besar. Jadi apa dia corak dia? Bertambah juga ataupun meningkat juga ataupun menaik. Jadi kita boleh tulis. Faham? Siap jawapan dia. Okey, kita boleh pilih je. Nak boleh tu S boleh, nak pilih JM boleh, nak tulis JM satu lagi pun boleh. Jadi cikgu nak tulis semua sebab cikgu nak contohkan awak. Okey, faham? Jadi satu tu okey, dah betul maksudnya. Dah siap jawapan kita. Okey, kita cuba lihat. Kita guna JM yang corak dia di belakang. Boleh ke tak boleh? Yang ni kenapa cikgu letak ada panjang di depan, ada panjang di belakang? Sebab ada situasi dia tak sesuai. Panjang duduk depan, panjang duduk belakang ya. Okey, kita lihat. PM dia, isi PM dia. Corak dia meningkat tadi kan? Isi PB. Okey. Saiz pertumbuhan kulat. Corak dia bertambah juga tadi kan? Meningkat atau bertambah ataupun menaik. Siap. Senang? Kalau kita guna semakin tadi, jawapan dia semakin meningkat bilangan titisan air yang direnjis, semakin meningkat saiz pertumbuhan kulat. Kalau kita guna JM, jawapan dia, jika bilangan titisan air yang direnjis bertambah, maka saiz pertumbuhan kulat juga bertambah. Okey, kita guna yang JM yang pendek di depan. Isi PM belakang, isi PB belakang. Okey, meningkat corak dia kan ataupun bertambah. Okey, isi PB pula saiz pertumbuhan kulat. Corak dia kita dah tahu tadi kan, bertambah ataupun meningkat. Jadi jawapan dia senang je. Jika bertambah bilangan titisan air yang direnjis, maka bertambah saiz pertumbuhan kulat. Boleh pilih mana-mana cara yang kamu nak. Jangan jawab semua. Bila soalan ni keluar, kamu jawab semua. JM, SS tak. Pilih salah satu saja yang kamu rasa sesuai dan senang. Okey? Jelas? Okey. Sekarang cikgu buat rumusan cara menjawab hipotesis, hubungan dan kesimpulan dengan menggunakan cara 2S. Okey.
kita ada 3 kolom. Kita buat jadual 3 kolom. Kolom pertama isi semakin, kolom kedua isi corak, kolom ketiga isi PM dengan PB. Okey, dekat atas isi PM, dekat bawah isi PB. Okey, cuba kita isi semakin, semakin. Lepas tu kita isi corak, bertambah atau berkurang. Bertambah atau berkurang. Lepas tu dekat atas isi PM, dekat bawah isi PB. Okey, kita cuba jawab soalan tadi dekat sini ya. Okey, nampak? Semakin, semakin. Okey. Lepas tu cikgu jawab isi PM PB dulu kan? Okey, isi PM. Bilangan titisan air yang direnjis tadi kan? Okey, corak dia tadi apa dia? Corak dia bertambah ataupun meningkat ataupun menaik. Lepas tu isi dengan PB, saiz pertumbuhan kulat. Lepas tu corak dia tadi bertambah juga kan? Okey, siap, senang. Jadi jawapan dia, semakin bertambah bilangan titisan air yang direnjis, semakin bertambah saiz pertumbuhan kulat. Senang kan? Okey, sekarang kita rumuskan untuk JM. Okey ya, yang panjang dahulu tadi ya, kita buat 3 kolom. Kotak kita besarlah yang panjang ni. Okey. Kolom pertama jika maka, kolom kedua PM dan PB, atas PM, bawah PB. Okey, kolom yang ketiga corak. Isi je lah. Okey. Jika maka isi PM dulu kan. Okey. Lepas tu corak, betul tak? Okey. Tu buat tak? Lepas tu PM atas, PB bawah. Kita lihat macam mana kita nak jawab. Jika maka bilangan titisan air yang direnjis PM, PB kita. Okey, corak dia bertambah. PB kita saiz pertumbuhan kulat, corak dia bertambah. Jadi jawapan dia, jika bilangan titisan air yang direnjis bertambah, maka saiz pertumbuhan kulat bertambah. Okey, senang kan? Seterusnya, kita rumuskan untuk JM yang terakhir. Okey. Sama je kolom dia. Kolom pertama jika, maka, kolom kedua corak, kolom ketiga PM, PB. Atas PM, bawah PB. Isi balik. Jika, maka, corak. Okey, kita isi corak dulu ke PM, PB dulu? Kita isi PM. Okey. Nampak tak? Okey, kita tengok corak dia. Bertambah, berkurang. PM atas, PB bawah. Okey, kita tengok cara jawab. Jika, maka. Lepas tu, PM, bilangan titisan air yang direnjis. Lepas tu, kita tengok corak dia bertambah. PB pula, saiz pertumbuhan kulat. Corak dia apa tadi? Bertambah juga. Jadi, jika bertambah bilangan titisan air yang direnjis, maka bertambah saiz pertumbuhan kulat. Cikgu harap kamu faham dan kamu berlatih. Jika kamu nak jawab soalan, isikan tempat kosong. Jelas? Okey. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam bahagian 2.